Berapa ramai yang rasa ilmu dah cukup, tak nak datang lagi belajar. Siapa mengajar malam ni? Dia buat suara besar. Siapa kuliah malam ni di masjid? Oh, Ustaz Saidin. Oh, sudah tuan-tuan. Ana ni di Mesir. Dia di mana? Oh, ar-ra'ahu istaghna. Siapa yang mengajar di masjid tu? Oh, Ustaz Hambali. Apa yang dia ada, ana pun ada. Ini sombong ni tuan-tuan. Kita ni ada 9. Kalau kita datang majlis ilmu tahta, kita dapat 1, dah jadi 10. Tapi kalau kita 9, jenis tak mengaji dah, akhirnya kita kekal 9 sampai bila-bila. Duduklah. Kadang-kadang kita rasa kita tak layak jadi makmum. Tiba-tiba orang tak lantik kita jadi imam, kita pun tak semayang di masjid. Daripada imam, orang dah umur dah tua, umur 70 dah, jadi makmum sudah lah. Orang lain pula, dia dok rasa dia lebih hebat pada imam, tak datang dah masjid, semayang di rumah. Isteri tanya, abang tak pergi masjid ke? Tak payah, dia tu pun mengaji dengan kita, nak jadi imam kita. Besok sembahyang Jumaat tak sembahyang di masjid, di rumah agak sembahyang Jumaat. Abang boleh ke sembahyang Jumaat di rumah? Tuhan pun faham masalah aku. Allahu Akbar. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia. Cubalah jadi orang yang rendah diri, yang tawaduk, yang menghormati ilmu. Tapi Abu Jahal ni tuan-tuan dah, dia ugut Nabi Muhammad. Kalau kamu masuk dalam Masjidil Haram, kamu masuk dalam hampir dengan Kaabah, aku pijak tengkuk kamu. Kalau kamu sujud depan Kaabah, batang leher kamu tu, kata Abu Jahal, aku pijak. Kamu jangan masuk. Jangan datang masjid. Ui, jahat gila Abu Jahal ni. Jenis manusia ni tak tahu nak kata apa tuan-tuan. Dia lupa inna ila rabbika ruj'a. Kaya ke, hebat ke, macam mana ke, semua manusia akan kembali kepada Tuhan. Maka Allah mula bertanya kepada kita, ara'aital ladzi yanha, apa pendapat kamu tentang orang yang melarang orang sembahyang? Tu dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, ayat cerita tentang orang tak bagi masuk dalam masjid, sembahyang dalam masjid, ada dalam Quran. Di Afrika dulu 2 tahun lepas masjid tutup, tak boleh sembahyang di Afrika dulu. Budak-budak bawah 15 tahun tak boleh pergi masjid, pergi supermarket tak apa, duk naik motor ngong, tak sembahyang, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Nasib baik bukan di Malaysia. Allahu Akbar. Di Afrika tu Haji, cerita ni, masjid tutup. Awak kalau main masjid, mati. Oh, dia larang main masjid. Ara'aital ladzi yanha, apa pendapat kamu tentang orang yang melarang orang sembahyang? Abdan idza shalla, kata Allah. Seorang hamba Allah bila dia nak sembahyang, tiba-tiba no, mayang di tempat lain. Abdan idza shalla, bila dia nak sembahyang. Kamu tahu tak kata Allah, ara'aita in kana 'alal huda? Apa cerita kalau orang yang kamu nak halang sembahyang itu orang yang benar, tiba-tiba dia tak dibenarkan sembahyang dalam masjid? Apa pendapat kamu, kata Allah, ara'aita in kana 'alal huda? Kamu tak bagi dia sembahyang padahal dia tu betul, tak ke berdosa kamu? Au amara bittaqwa, atau dia orang yang mengajak orang untuk ke arah ketakwaan, tiba-tiba kamu tak bagi dia masuk masjid. Sebab itu saya awal-awal dalam kuliah saya tadi, saya sebut pada tuan-tuan, bila berlaku satu-satu benda macam itu, aku nak pergi semayang tapi tak boleh, aku sihat, pasal apa tak boleh?
Buka dalam Quran. Ada ada ayat cerita tu. Rupa-rupanya ada tuan-tuan. Dalam surah Al-Alaq. Apa nak buat? Dalam jawapan dia pun ada dalam surah Al-Alaq. Tapi sayang, orang kita tak nampak Quran huda. Kita tak nampak Al-Quran tu sebagai petunjuk. Kita tak nampak Al-Quran tu sebagai mengajar. Kita nampak Al-Quran ni hanya untuk rak-rak saja. Kalaulah kita nampak Al-Quran tu sebagai petunjuk, bila jadi masalah, farudduhu ilallah war rasul. Kita balik pada Allah dan Rasul. Maka kata Allah, ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling daripada Allah? Apa pendapat kamu kalau orang yang melarang kamu sembahyang tu tak betul? Apa akan jadi pada kamu? Allah tanya ni tuan-tuan. Daripada mana arahan ini? Daripada badan dunia tu. Badan dunia tu kalau salah macam mana? Allah sebut kazzaba wa tawalla. Kalau mereka mendustakan Allah dan mereka tak betul, kamu nak ikut juga? Allah tanya lagi tuan-tuan kepada kita. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Maka Allah bagi warning pada kita. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Maka kalau siapa-siapa yang menghalang manusia lagi mai sembahyang, kalau tak stopkan perbuatan kamu, kata Allah, la illam yantahi, kalau kamu tak berhenti, lanasfa'am bin nasiyah, kami tarik ubun-ubun kamu. Subhanallah. Siapa yang tak berhenti daripada menghalang orang ni, masih duk buat lagi, kata Allah, kami akan tarik ubun-ubun dia. An-nasiyah. Nasiyah tu apa? Nun, sad, ya. Nasiyah. Nasiyah maknanya ubun-ubun. Kami akan tarik ubun-ubun kamu di hari kiamat. Kami akan tarik ubun-ubun kamu. Masya Allah. Yang tak bagi sembahyang mulut, yang tak bagi sembahyang arahan, yang tak bagi sembahyang sign, yang kena tarik kepala. Pasal apa? Yang arahkan, yang ini, kaki, tangan, buat semua ni. Tapi kenapa yang akan diseksa, yang akan dicabut keluar, ialah nasiyah. Nasiyah, ubun-ubun. Ni baru nak masuk tajuk ni. Baru nak masuk nasiyah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Apa dia nasiyah? Yang pertama dahi. Kedua tempat tumbuh rambut. Ketiga sampai tengah kepala. Maka bermula daripada sini naik sampai ke tengah kepala ni, ini dipanggil ubun-ubun, ataupun dalam bahasa Al-Quran tadi nasiyah. Ni nama dia nasiyah. Dalam Al-Quran ubun-ubun Allah sebut berapa kali? 4 kali. Ada 4 ayat dalam Quran Allah Ta'ala sebut ubun-ubun. Satu, dalam surah yang kita baca sekarang, Al-Alaq, ada 2. La illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah, nasiyatin kazibatin khati'ah. 2 ayat. Satu lagi dalam surah Hud, ayat 56. Allah Ta'ala sebut ubun-ubun. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Kami pegang ubun-ubun mereka walaupun dia binatang sekalipun, kata Allah, Allah pegang ubun-ubun dia. Maknanya binatang pun ada ubun-ubun. Binatang pun ada otak, cuma akal tak sampai otak ni. Kemudian ada satu lagi surah, ada 4 ayat. Maka bila dikaji 4 ayat ni tuan-tuan, bila orang kaji tentang nasiyah, ulama-ulama tafsir dulu membahaskan nasiyah dalam surah Al-Alaq ayat yang ke-15 dan 16 ni. Kenapa Allah sebut ubun-ubun?
mereka berkata bahawa ubun-ubun adalah satu tempat yang dihormati oleh orang Arab. Sebab itu Allah sebut Nasiyah. Nasiyah atau ubun-ubun adalah satu bahagian yang orang Arab cukup hormat. Dia pakai kepiah, dia pakai serban, dia pakai igal, dia tutup kepala dia. Dia cukup jaga, tuan-tuan. Lambang kemuliaan letak pada ubun-ubun. Itu tafsiran dulu-dulu. Tetapi bila saintis dia mengkaji tentang otak, bila dia mengkaji tentang otak, ulama-ulama kaji tentang otak, satu, mereka kata otak ni ada dua, belah kanan satu, belah kiri satu. Otak kanan, otak kiri. Tapi bila mereka kaji lagi otak, otak itu ada 4 pecahan. Otak ada 4 pecahan. Otak bahagian depan, nama dia ubun-ubun. Otak nombor 2 bahagian tepi belah kanan. Otak nombor 3 bahagian tepi belah kiri. Otak nombor 4 bahagian belakang sini. Nak pergi ke tengkorok, ke tulang tengkorok tu. Tulang tengkok. Macam ayat sebut. Otak ubun-ubun disebut 4 kali. Ada 4 kali, ada 4 pembahagian otak. Masya Allah. Baik. Kenapa Allah sebut Nasiyah, ubun-ubun? Hak bahagian otak pertama ni. Bila mereka mengkaji, dapat jawapan pada ayat 15, 16. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun, yang mana ubun-ubun dia itu ialah ubun-ubun orang yang mendustai dan derhaka. Rupa-rupanya tuan-tuan, otak yang menjadikan manusia nak buat jahat, bahagian otak yang berfikir manusia nak cakap apa, bahagian otak yang berfikir manusia ni nak buat apa, nak fikir apa, nak merancang apa, pusatnya ialah ubun-ubun. Pusat untuk otak berfikir, ubun-ubun. Pusat untuk kita nak bercakap, bohong atau tidak, ubun-ubun. Bahagian otak tu. Maka saintis yang mengkaji tentang ubun-ubun, dia masuk Islam bila dia baca ayat daripada 15 dan 16 surah Al-Alaq. Masuk Islam dia. Dia heran macam mana Nabi Muhammad boleh tahu bahagian otak depan ni lah yang berbohong, yang bercakap benar, yang menipu, di sini letak dia. Masuk Islam, tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Patut orang dulu-dulu dia buka kepiah dia, dia jumpa ustaz dia, ustaz tolong jampi kat saya. Ustaz tadi letak tapak tangan tak ubun-ubun. Tuan-tuan nak tengok. Patut tuan-tuan bila kita ni nak sujud, kita sujud dahi ni ubun-ubun di sini. Patut bila kita ambil wuduk tuan-tuan, kita basuh kepala kita. Patut disuruh jaga ubun-ubun, basahkan ubun-ubun ni supaya otak awak ni sentiasa baik. Dan nak tahu dia tu bohong ataupun tidak, tengok pada ubun-ubun dia. Gila punya ustaz ni. Ada ke nak tengok berbohong ataupun tidak, tengok pada ubun-ubun? Hang yang gila. Kata ustaz gila. Tuan-tuan kalau rajin pi balik polis Hilir Perak daerah. Saya daripada muda saya pi balik polis. Asrama saya dulu dekat bangunan tabung haji di Ipoh. Itu asrama saya. Roboh asrama tu buat bangunan tabung haji. Itu tempat tidur saya, tempat belajar saya di situ. Asrama. Depan asrama tu balai polis di Ipoh tu. Depan tabung haji sekarang. IPD situ, IPK pun situ. Tadi ustaz kata ustaz main dengan polis, memang. Tengah-tengah main takraw petang-petang, polis datang naik motor. 10 orang. 10 orang, 10 orang, 10 orang. Jom, ramai-ramai pergi balai polis 10 orang. Buat apa? Kawat cam. Tuan-tuan tahu kawat cam duduk diri ramai-ramai, saksi main tengok seorang-seorang.
Siapa dia hak rogo dia tengok. Siapa dia hak raguk dia tengok. Salah seorang yang duduk berdiri kawat cam tu saya. Ada satu nyonya tuan-tuan sekatu petang tu. Dia kawat cam, dia berdiri lama, dia tengok saya buat. Buat aku pula dah. Sudah tu dia tengok, dia belek. Bukan ini orang, dia tengok. Ya selamat, alhamdulillah tuan. Dia kawat cam. Kami paling dekat dengan balai, kami kena pi. Di balai polis, kalau tuan-tuan pi mahkamah ke apa berbicara, salah satu benda yang mereka akan buat apa dia? Ujian pengesanan berbohong. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ujian berbohong? Ada kan? Di mana alat berbohong tu mereka letak? Di mulut? Di lidah? Tak. Di sini, di sini, di sini, di sini. Sebab bila manusia berbohong, darah dia akan mari ke bahagian ubun-ubun. Bila manusia cakap bohong, darah dia akan mai di sini. Mesin tu akan tunjuk berapa banyak darah dia. Lain, luar biasa daripada dia. Dia ni cakap bohong. Jom tuan-tuan, kita test ujian bohong. Abang-abang berani buat ujian bohong dengan isteri. Pasal alat kat kepala. Abang cakap, abang nikah leng tak bohong. Tengok tu dia, naik dia. Mesin tu tipu. Mesin tu kena buat ujian berbohong. Tak payah tuan-tuan. Dia bukan ada hubung pun. Sebab tu ujian pengesanan berbohong dia letak di sini. Ketika kita berbohong, darah kita akan main sini. Sebab itu orang yang nak marah, tuan-tuan tengok dahi dia macam mana. Dahi dia naik tegang, berurat, timbul urat ni. Tang dahi, tang ubun-ubun. Semuanya nak jadi marah orang, nak mengamuk, nak bunuh orang, letaknya di sini. Nak buat jahat pun letak di sini. Ada banner ceramah Ustaz Kazim. Ceramah perdana Ustaz Kazim Elias. Saya pernah jumpa banner saya kena bakar. Waktu orang bakar tu, ubun-ubun penuh jahat kat sini. Otak dia tu. Ada ceramah saya tuan-tuan, di mana negeri ke, sampai ke traffic light, saya tengok banner tu. Gambar saya tapi ada dua tanduk. Macam gambar aku je tu. Mereka spray dengan warna cat merah. Cilaku yang betul. Maka ulama-ulama, saintis-saintis sekarang, bila dengar ayat nasiyatin kadhibatin khati'ah, masuk Islam. Maha suci Tuhan. Bahagian otak ini yang duk fikir jahat, dan bahagian otak itulah aku tarik di hari kiamat, aku rentak di hari kiamat. Kepala otak kamu yang buat jahat. Rupa je tuan-tuan, otak inilah yang menjadikan tangan ni jadi jahat, yang menjadi kaki jadi jahat, yang mulut jadi jahat. Pusat arahan dia daripada otak. Macam Quran sebut,